Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafiqah Syahira binti Jaafar dan hari ini saya akan membentangkan tajuk ulasan artikel saya berkenaan artikel governance untuk Geopark, Langkawi Geopark sebagai acuan. Artikel ini berkenaan dengan Kepulauan Langkawi yang telah melalui beberapa banyak perubahan sosioekonomi dan kaedah pengurusan sejak kepulauan tersebut berkembang hingga mendapat pengiktirafan sebagai Langkawi Geopark 2007. Ini telah melonjakkannya ke persada antarabangsa. Dalam artikel ini, terdapat beberapa topik yang diulas, antaranya daripada segi pengenalan, pemahaman konsep Geopark, pemeliharaan warisan Geogovernance untuk pembangunan lestari amalan semasa pengurusan Langkawi Geopark, governance Langkawi Geopark, fungsi umum beberapa agensi awam, jurang antara konsep fungsi dan praktis, kerangka governance Langkawi Geopark dan kesimpulan. Akan tetapi, untuk rumusan ringkas kali ini, saya hanya cover beberapa topik saja untuk membuat ulasan secara lebih umum. Bahagian pengenalan, penulis ada memberi rumusan secara umum berkenaan dengan nama Langkawi dan sosioekonomi Langkawi dan sebagainya. Akan tetapi, saya ingin highlight tentang bahagian tiga soalan yang diajukan dalam artikel tersebut bagi memberi kontras kepada isu tersebut, iaitu adakah Langkawi memenuhi keperluan semasa yang akan datang untuk melaksanakan konsep Geopark dengan berkesan. Yang kedua adalah adakah sistem Geogovernance semasa yang diamalkan masih relevan untuk diteruskan, dan jika perlu, apakah perubahan yang diperlukan untuk melaksanakan konsep Geopark yang berkesan. Yang ketiga, apakah jenis sistem governance yang perlu digunakan dalam pengurusan Langkawi Geopark ke arah pembangunan lestari. Ini membincangkan beberapa penemuan hasil kajian seperti kajian sistem governance pemeliharaan warisan Malaysia, iaitu kajian kes Langkawi Geopark yang bertujuan menjawab tiga soalan di atas, tetapi kajian tersebut menggabungkan 8 bidang ilmu, iaitu pembangunan lestari, pemeliharaan warisan, penyusunan institusi, kerangka perundangan, jalinan hubungan dan juga pelibatan komuniti. Pada bahagian pemahaman konsep Geopark, ini telah highlightkan daripada segi definisi Geopark yang digunakan sebagai asas kajian yang dicadangkan oleh Guidelines and Criteria for National Geopark Seeking UNESCO Assistance, join the Global Geopark Network UNESCO in April 2010. Dalam definisi Geopark yang digunakan sebagai asas kajian ialah yang dicadangkan dalam Guidelines and Criteria for National Geopark Seeking UNESCO Assistance to join the Global Geopark Network UNESCO April 2010. Definisi untuk UNESCO yang lebih holistik menjelaskan bahawa Geopark adalah satu kawasan ataupun wilayah di mana terdapat pemeliharaan warisan geologi, biologi dan budaya melalui pelaksanaan konsep perlindungan dan pendidikan. Pembangunan lestari yang bersepadu, penulis bersetuju dengan pandangan Ibrahim Kamu pada 2010 yang telah memberikan pentingan kepada kualiti hidup penduduk tempatan yang tercapai melalui aktiviti penggunaan warisan yang berkaitan dengan Geopark serta nilai-nilai murni yang dikaitkan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan warisan yang berkaitan dengan fisio budaya persekitaran manusia itu sendiri. Garis panduan dan kriteria UNESCO telah menyenaraikan 6 kriteria yang membolehkan pengiktirafan sebagai Geopark diperolehi daripada GGN UNESCO. Penulis juga bersetuju bahawa 6 kriteria ini boleh digunakan untuk memastikan pelaksanaan konsep Geopark yang menepati kepada GGN. 6 kriteria yang dimasukkan ialah saiz dan peletakan Geopark itu mesti jelas dari segi pentadbiran atau perundangan. Yang kedua, Geopark perlu melalui pelan pengurusan yang formal dan tidak formal. Ketiga, pembangunan ekonomi. Keempat, pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang kelima, jalinan peringkat global, dan yang terakhir adalah saiz dan peletakan. Dalam bahagian pemeliharaan warisan, dinyatakan bahawa pemeliharaan warisan perlu dijalankan seperti yang tertakluk pada Akta Warisan Kebangsaan AWK 2005, Akta 645 yang diwartakan pada 31 Disember 2005 dan dikuatkuasakan pada 1 Mac 2006 bagi menyediakan peruntukan bagi pemeliharaan dan pemeliharaan warisan kebangsaan, warisan semula jadi, warisan kebudayaan ketara dan tidak ketara, warisan kebudayaan di bawah air, harta karun bagi perkara yang berkaitan. Pada awal artikel, penulis ada menyatakan 3 soalan utama bagi mengutarakan sama ada sistem dan amalan semasa pengurusan Langkawi memenuhi keperluan semasa dan akan datang. Adakah sistem governance semasa yang diamalkan masih relevan untuk diteruskan, dan apakah sistem governance yang perlu dilakukan untuk menguruskan Langkawi Geopark ke arah pembangunan lestari. Ketiga-tiga soalan yang dikemukakan, penulis tidak dapat menjawab soalan yang dinyatakan, akan tetapi mereka secara amnya
mendapat solusi lain, iaitu ini boleh diteruskan, cuma perlu ditambah dengan aktiviti-aktiviti peningkatan kefahaman dan kesedaran amalan yang sistematik melalui program pendidikan awam yang komprehensif. Sistem selain itu mengadakan lebih banyak program perundingan dan pembuatan keputusan bersama pihak-pihak berkepentingan. Hubungan antara pihak-pihak berkepentingan di semua peringkat kerajaan dan pentadbiran perlu dipereratkan lagi supaya Langkawi menjadi milik semua. Peluang-peluang untuk mengukuhkan status Langkawi perlu dijalankan. Tegas lagi penulis, seperti memasukkan Langkawi Geopark dalam dokumen perancangan di semua peringkat dan juga dalam program semua agensi. Sebaran mengenai semangat Kawi dalam perkataan Langkawi perlu dipergiatkan sehingga menjadi sebati dalam aspirasi penduduk Langkawi. Penyelidikan mengenai sistem geogovernance bagi pemulihan warisan di Langkawi Geopark yang dilakukan juga telah menerima sambutan baik daripada agensi LADA, agensi injeksi pelaksana di Langkawi, pihak berkuasa negeri Kedah dan agensi kerajaan persekutuan. Penyelidikan yang dilakukan oleh penulis ini diteruskan sehingga Langkawi Geopark menjadi pengurusan Langkawi Geopark yang dihasilkan sekarang.